Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله ثم الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur kepada Allah SWT, pagi ini kita dapat bersama untuk menyempurnakan, untuk mengisi kekosongan waktu yang saya ada. Alhamdulillah, untuk pengetahuan, saya sekarang berada di rumah Ustaz Khairuddin dan perjalanan saya untuk menuju ke Melaka. Saya berhenti seketika di Kuala Lumpur atas ziarah Ustaz Khairuddin. Dan seterusnya kesempatan yang ada saya manfaatkan untuk pengisian kekosongan pagi ini, dan insyaAllah minggu depan saya dah mulakan pengajian di Pulau Gadong untuk program lanjutan bagi membahaskan kitab Matan Jurmiyah selama 3 minggu berturut-turut. Matan Jurmiyah saya jangkakan saya dapat selesaikan kesemua pembahasan yang ada dalam kitab tersebut, insyaAllah. Jadi kekosongan saya hanya 2 minggu ni pada hari Sabtu. Jadi itu yang saya manfaatkan waktu pagi ni. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai satu ibadah, InsyaAllah. Hadirin yang berbahagia, mohon komen saya punya suara okey. Gambar saya harap jelas. Saya share sekejap. Okay, Alhamdulillah. Hadirin bahagia, sebagaimana yang saya janjikan semalam, oleh kerana hari ini adalah bukan hari yang program harian biasa. Maksud saya program jadual yang dah ditetapkan Isnin dan Khamis. Biasanya pada hari-hari tersebut kita bincangkan lanjutan pada juzuk yang kedua. Tapi hari ini mana hari yang lain daripada jadual yang kita tetapkan, kelas-kelas tambahan. Ini tatawuk, kita anggap sebagai amal tatawuk, amal beramal lebih. Maka kita adakan pengisian kepada surah-surah lain, macam surah An-Nas. Saya ambil daripada surah bawah, juz-juz amal, ayat-ayat simple yang pendek-pendek, InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Mahani binti Zakaria. Okey Ustaz, jelas. Jelas. Alhamdulillah jelas semuanya. Terima kasih Hafizah Yahya. Khairuddin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah Ustaz Khairuddin pun semua clear Ustaz. Maslina Lajis. Nama baru Ahmad Amirul Ihsan ni is watching is. Ini nama baru. Saya dapati hari ini
nama baru. Okay. Sumuni Sharif is watching. Fauzia Suri is watching. Hajbi Abu Bakar is watching. InsyaAllah. Cik Jah. Oh, ini nama antara nama baru ni. Taufik Yab Hazin is watching. Hamidah Zakaria is watching. Alhamdulillah, semua jelas. Okay, terima kasih Hazrin. Alhamdulillah. Baik. Untuk pengetahuan, saya difahamkan Ustaz Khairuddin hari ini ajak saya bersiaran bersama lagi hari ini. Berbetulan ya, takdir Allah, saya ada di sini. Jadi dia tak nak bersiaran seorang-seorang. Dia akan ajak saya bersiaran, mana kelas saya lepas ni ada satu lagi kelas dengan Ustaz Khairuddin. Panjang masa bersama dengan Dan ni. Studio dia pun di sini juga. Simple kita. Tak perlu pening-pening kepala. Kita buat santai dan tak perlu nak memikirkan soal perfectionism, soal kelengkapan kita dalam studio musik lengkap pun tak ada. Kita buat biasa je. InsyaAllah mudah-mudahan anda dapat manfaat dia. Itu saja yang penting. Kita sama-sama beroleh manfaat, sama ada yang secara yang zahir ataupun yang tersembunyi. Dan terima kasih kepada semua yang share. Kak Farida, terima kasih kerana share. Assalamualaikum warahmatullahi. Muhammad Afandi is watching. Baik, apa khabar semua? Orang Batam, apa khabar Afandi? Semoga Batam sihat, Batam ceria, Batam terus meriah dengan majlis-majlis ilmu, kelas-kelas harfiah di Batam. Saya harapkan berjalan lancar dan terus mendapat sambutan. Di Singapura, Haji Hajbi dan Zara ada Puan Zara, kalau tak silap saya. Tentu mungkin ada yang lain saya belum kenal lagi. Cik Jah Jusuh ni antara nama baru. Zarina Hamzah, Assalamualaikum Ustaz, dan sahabat semua, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Siapa is watching? Khabar semua? Orang Batam khabar apa ni? Batam sihat, Batam ceria, Batam terus meriah dengan ilmu. Okay. Okay. Baik. Saya harap semua bersedia. Batam, Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, sampai ke Pulau Pinang, termasuk Kedah dan Perlis, serta yang di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Sabah dan Sarawak, termasuk Brunei. Semoga bersedia semuanya. Kita nak bincang surah An-Nas dulu. Kita bincang surah An-Nas, lepas tu baru saya siapkan tentang perbahasan fi'il-fi'il yang sakit. Okey, bersedia? Surah An-Nas dulu. Bismillah. Baik. Harap semua bersedia. Batam, Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kuala Lumpur, Selangor, Perak. Alhamdulillah. Pulau Pinang, masuk Kedah dan Perlis. Kelantan, Terengganu, Pahang. Okey. Sedia? Sekarang kita memulakan surah An-Nas. Surah yang terakhir daripada 114 surah. Surah An-Nas adalah surah yang paling penghabisan sekali. Tapi kalau kita belajar muqaddam, surah yang pertama, ke mana kita mengundur daripada belakang ke depan, daripada bawah ke atas. Surah An-Nas. Surah An-Nas ada berapa ayat? Ada 6 ayat saja. Ada 6 ayat. Tapi sebenarnya
dia ada satu jumlah. Ada satu jumlah ya. Jumlah fi'liyah ya. Ada satu jumlah saja. Dan bila satu jumlah ni dipotong-potong menjadi 6 ayat. Kenapa jadi begitu? Kita bincang sekejap lagi. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. InsyaAllah ada yang baru. Mas Lina lagi soalan. Ustaz nak tanya, kelas pengajian harian biasanya hari apa dan mula pukul berapa? Untuk Puan Mas Lina, pengetahuan saya Puan Mas Lina masih baru. Saya masa mula Ramadan dulu setiap hari. Jam 7.30 hingga 9. Itu waktu memang tak berubah. Daripada Ramadan sampai hari ini, 7.30 hingga 9. Dan kalau boleh saya tak nak ubah. Dah jadi waktu saya. Siapa nak ikuti program saya, 7.30 hingga 9. Itulah waktu saya. Lepas tu anda boleh buat program ustaz lain. Ustaz Khairuddin jam 10. Lepas tu saya pun tak nak, walaupun ada cadangan, tak apa, ini santai, hari ini kita boleh buat pukul berapa yang kita buat suka. Tapi saya nak disiplinkan waktu saya 7.30 tu. Saya punya dah waktu saya tak nak ubah. Itu jadual untuk waktu dia. Untuk dalam satu minggu hanya Isnin dan Khamis saja. Hanya Isnin dan Khamis saja. Cuma hari Sabtu ni tambahan. Biasa sebelum, kalau tambahan tu saya akan bagi informasi dulu. Saya buat status di Facebook. Saya cakap kalau nak join, dan tajuk pun bebas. Tajuk tak ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang kita dah bahaskan pada hari Isnin dan hari Khamis. Ayat pun bebas. Tak ada kaitan dengan ayat yang kita bincangkan hari Isnin dan Khamis. Maksudnya macam ni. Hari ini buat keseluruhan hari ni, hari pertama. Saya buat kelas bebas ni. Hari pertama. Kali pertama saya buat, betul saya ada lapang ni. Okay, saya buat hari Sabtu. Minggu depan tak ada lagi. Minggu ni saja. Minggu ni saja. Anda kata besok, besok hari Ahad. Anda kata besok saya free, saya akan beritahu juga. Sebab saya tak maulah kosong sangat ni. Nanti saya tidur ni. Kecuali saya ada bertembung dengan program lain. Biasa kalau kat Melaka ni, kadang dia ajak sarapan kan. Kalau saya nak buat live, tak apa. Sarapan boleh tangguhkan. Mungkin kalau besok saya free, saya akan buat. Saya bagi makluman. Kita buat surah Al-Falaq pula. Setuju atau tidak? Kalau anda setuju, sila komen. Tulis kat bawah. Saya setuju untuk kita adakan kelas pada hari esok. Tolong komen. Kalau setuju. Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tidak, katakan tidak. Tolong jawab sekarang. Saya mahukan komen anda. Kamariah Abdullah Kanan. Wah, dah dekat ni sungai ni, Kubu Gajah ni. Kita ada di Kota Damansara ni. Siapa yang setuju? Zarina Hamzah. Zarina Hamzah yang kata setuju dulu. Salmah Sarmini, lama tak nampak. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Saya setuju Ustaz. Hafiz saya sangat setuju adakan kelas hari esok. Okey. Yati Harun, I follow. Masya-Allah. Azim Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Fauzan Suri, setuju sangat Ustaz. Masya-Allah. Saya hati saya hibur bila ramai setuju ni. Kalau saya tolak, saya rasa macam satu kesalahan. Masya-Allah. Azim Abdullah setuju. Mahani Zakaria setuju. Mahani Zakaria pun nama baru saya rasa. Mahani Zakaria. Selamat bergabung Puan Mahani. Okey. Mahani Zakaria setuju. Okay, sekarang ada 30 orang. Berapa orang? 1, 2, 3. Tak sampai 10 orang pun. Anizah Muhammad Noh. Oh, Pasir Gudang setuju. InsyaAllah. Cik Jah. Setuju, insyaAllah. Baik. Kalau setuju, besok saya buka surah Al-Falaq. Saya sambung pembahasan tentang huruf ilat. Hari ini saya nak bincang fi'al yang ada huruf ilat yang terletak pada fa fi'al sahaja. Kalau ada kesempatan, besok saya akan bincang tentang yang ada pada ain fi'al saja. Hari ini pada fa fi'al. Setuju, insyaAllah. Salma Sarmini setuju.
Okey. Dah ramai setuju. Kalau ramai setuju ni saya kena buat juga ni. Saya kena set, saya block siapa yang nak ajak program untuk pagi besok. Saya dah lock awal-awal. Saya tak mau ada orang lain masuk. Jadi jadual ni hak milik anda. Setuju Ustaz? Aisyah Al. Terima kasih kena share. Setuju. Kamu dia adalah kanan setuju. Ustaz datang rumah Ustaz. Ustaz datang rumah Ustaz. Macam mana? Ini kena intonasi. Ustaz, koma, datang rumah lah Ustaz. Macam tu. InsyaAllah Ibu Kamariah Dolah Kanan. Saya tak berjanji ni, tapi hari ni nak ke Melaka, Allahu'alam. Tengok nanti. Saya tanya Ustaz Khairuddin ni. Okey, InsyaAllah. Kamsih Syekh Jabin. Saya sangat-sangat setuju. InsyaAllah. Saya sangat setuju. Ustaz, terima kasih. Isa Abu Bakar, setuju. Masya Allah, terima kasih. Tafiab, setuju. Ada panjang je. Rozeman is watching. Baik. Alhamdulillah. Tak baca tak habis ni. Buang masa banyak. Okey, semua bersedia? Kita beri makna dulu. Surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah oleh engkau. Fi'il amar. Katakanlah oleh engkau, fi'il amar. Biasa kalau ada lafaz qala, yaqulu, dia akan ada sertakan maqulul qaul. Di mana maqulul qaul dia? Maqulul qaul dia bermula daripada a'udzu Ini maqulul qaul dia. Panjang maqulul qaul dia. Apa itu maqulul qaul? Maqulul qaul cakap acuk. Atau ucapan yang diucapkan. Maqulu yang diucapkan. Al-qauli bagi ucapan. Tambah bagi antara mudah-mudah lagi. Maqulul qaul atau isi ucapan. Allah ajarkan kepada kita semua, ajar kepada hamba-Nya yang bernama manusia dan makhluk lain, termasuk jin. Ucapkanlah oleh engkau, katakanlah oleh engkau. Apa ucapannya? Ini lafaz a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semuanya itu diucapkan kerana sebagai perlindungan. Ini antara surah Mu'awwizatain. Dua surah perlindungan. Pertama surah An-Nas dan insyaAllah besok surah Al-Falaq. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq adalah dua surah yang menjadi asas pada zikir harian kita sebagai perlindungan daripada apa? Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. InsyaAllah. Mu'awwizatain. Dua perlindungan. Dua surah perlindungan. Surah. Tapi kita jangan potong. Kul kita buangkan. Kita terus a'udzubillah tak? Kena sertakan kul. Sebab ni kalamullah. Kita jangan kurangkan. Jangan kita hilang-hilangkan. Kita buat. Ada satu dulu saya jumpa orang. Dia potong-potong Al-Quran. Dia jadikan satu ayat. Kurang elok. Kita kekalkan ketulinan dia. Kita kekalkan. Ini manhaj yang ditunjukkan. Kita jangan ubah. Kekalkan. Kul kena ada. Sebab a'udzu tu maqulul qaul. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa dia jadi begitu? Kenapa panjang sangat? Kita bahaskan. Baik. A'udzu ni bermula daripada a'udzu, dia menjadi jumlah fi'liyah. Dan seluruh jumlah fi'liyah ni yang menjadi maqulul qaul, dia fi mahalli nasbin. Dia mengambil tempat nasab. Kenapa? Sebab dia jadi maf'ul bih kepada kul. Maf'ul bih dalam bentuk jumlah fi'liyah. Maf'ul bih dalam bentuk jumlah
fi'liyah. Katakanlah oleh engkau akan ungkapan ini. Apa ungkapan dia? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey. Okey, baik. A'udzu, aku berlindung. Ada huruf elat di sini. A'udzu, aku berlindung. Perbahasan dia hari esok kita bincang. Ain, waw, zal. Ain, waw, zal. Fa fi'il dia huruf ain. Ain fi'il dia huruf waw dan lam fi'il dia huruf zal. Ain, waw, zal. Huruf elat terletak pada ain fi'il. Fa fi'il huruf sahih. Lam fi'il huruf sahih. Ain dengan zal. Waw tu huruf sakit. Alif tu bukan dhamir. Alif tu kita namakan huruf mudhara'ah. Huruf mudhari'. Alif adalah huruf mudhari'. Bukan dhamir. Dhamir dia di mana? Dhamir dia tersembunyi. Mustatir. Dhamir tersembunyi. Dan dhamir mustatir ni kita nama tak cukup hanya disebut dhamir mustatir saja. Kita namakan dhamir mustatir wujuban. Apa makna wujuban? Wajib. Apa yang wajib? Dhamir mustatir ni lah peranan dia sebagai fa'il. Tidak ada fa'il lain kecuali dhamir mustatir ini. Aku adalah dhamir mustatir yang berperanan sebagai fa'il. Tak sempurna fi'il mudhari' atau fi'il madhi maklum, mudhari' maklum tak akan sempurna tanpa disertakan dengan fa'il. Tak akan sempurna tanpa disertakan dengan fa'il. Cuma fa'il paling banyak dalam bentuk dhamir. Paling banyak fa'il dalam bentuk dhamir. Jarang yang dalam bentuk zahir. Ada syarat untuk fa'il zahir, mesti diawali oleh fi'il madhi atau mudhari' maklum yang ada di dalamnya dhamir mustatir jawazan. Apa itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa dengan dhamir hiya saja. Dhamir huwa dan dhamir hiya saja. Nama baru, masya-Allah, saya nampak nama baru, saya bacakan. Norita N Arusai. Susah sikit nak sebut. Selamat bergabung Puan Ni Asni daripada Johor Bahru. Rokiah Haji Saidin, orang lama. Rozihman, orang lama. Samsiah Hussein, terima kasih kerana share. Alhamdulillah. Okey, kembali kepada perbincangan kita. Katakanlah oleh engkau, aku berlindung bi Rabbin Nas, dengan Rabb, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menguruskan, yang menjadikan. Rabb, af'alullah, antara nama-nama yang melibatkan perbuatan-perbuatan Allah, yang menjadikan, yang menguruskan, yang mentadbir, yang menyempurnakan, yang mengetahui, semua melibatkan af'alullah. Itu namanya rububiyah. Tauhid rububiyah, kita nak belajar apa itu tauhid rububiyah daripada lafaz Rabb. Rabb itu kita terjemahkan, Rabb itu yang memelihara. Rabb an-nas, bagi manusia. Bertambah bagi. Kenapa tambah bagi? Tak ada li pun. Kerana Rabb itu mudhaf, an-nasi mudhaf lain. Antara mudhaf dan mudhaf lain biasanya ada huruf jar. Kalau kita nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Aku berlindung dengan Rabb yang memelihara bagi sekalian manusia. Okey. An-nas, manusia. Maliki. Maliki dia nama badal kepada Rabb. Dia menjadi badal kepada Rabb. Iaitu, tambah iaitu, jangan lupa. Itu dia masih dalam ayat ni. Dia merujuk pada Rabbi. Baik itu Maliki baris kasrah. Malikin Nas, raja bagi manusia. Bukan Malikin Nas. Apa beza Maliki dalam surah Al-Fatihah? Maliki Yaumiddin itu mah panjang. Yang ini mah pendek. Maliki isim fa'il. Maliki raja isim jamid. Apa itu jamid? Apa itu mustaq? Isim pada sisi yang lain kita bahaskan ada dua bentuk. Bentuk jamid dan bentuk mustaq. Isim jamid adalah isim yang memang tersendiri. Memang kita kena hafal. Macam al-ard, bumi. Wardatun, bunga. Apa lagi? Sayyaratun, kereta. Semua nama-nama. Hakibatun, beg. Nama tu kita kena hafal. Itu isim jamid.
Berbeza lagi, ada satu lagi isim yang kita namakan isim mushtaq, iaitu isim yang kita bina sendiri berdasarkan wazan daripada kata asar dia daripada fi'il madi. Contohnya malaka, fi'il madi, mudhari' dia yamliku, ia miliki. Malaka telah miliki oleh ia, yamliku ia miliki, fi'il mudhari'. Apa tu, mulkun, milk, kerajaan, ya, itu masdar. Malik yang memiliki isim fa'il. Mamluk yang dimiliki isim maf'ul. Mamlakun isim zaman, isim makan. Mimlakun isim alat. Isim-isim ni yang kita namakan isim mushtaq. Isim-isim ni yang kita namakan isim mushtaq. Isim yang ada wazan dia. InsyaAllah. Faridah Salim tak dapat ikuti. Saya baca sekejap. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat harfiah Ustaz Muzakir. Maaf Ustaz, tak boleh ikuti live kerana teman bawa cucu ke klinik. Demam panas. Nanti saya akan tengok rakaman. InsyaAllah. Subhanallah. Kita doakan semoga cucu Hajah Faridah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas ashibil ba'sa washfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'allahu al-azim rabbal arshil azim an yashfihu. Nas'allahu al-azim rabbal arshil azim an yashfihu. Nas'allahu al-azim rabbal arshil azim an yashfihu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semoga urusan Hajah Faridah lancar dan Allah ringankan musibah yang diberi dan ia menjadi penghapus dosa dan akan kembali sembuh semula insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Tafiab undur diri Ustaz, saya akan insyaAllah falyatafaddal ma'jura. Muhammad Abid Ali, ini nama baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung Cik Muhammad Abid. Isim mushtaq Fazil Suri kita bina sendiri, ada wazan dia. Mim, shin, ta, qaf. Bukan ta, dal. Mushtaq. Isim mushtaq. Isim mushtaq. Istaqqa, yastaqqu. Daripada istaqqa, yastaqqu, istiqaq. Cabut. Daripada kata dasar cabut. Lam, ram, laram. Ya, ini banyak pelajar Ustaz Khairuddin. Selamat bergabung Puan Lam, ram, laram, Kamsih, Syekh Jabir. Amin ya. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi. Maliki adalah isim jamid, bukan isim mushtaq. Isim yang terbina daripada tersendiri, bukan dibina daripada fi'il madhi, bukan telah raja ia raja. Maliki kita artikan raja. Lepas tu tak ada fi'il madhi telah raja ia, fi'il mudhari' ia raja. Muka kerajaan tak ada, dia bukan. Itu fi'il nama kita isim jamid, dia tersendiri. Jamid maksud beku, statik. Tak ada cara lain kecuali kita kena hafal. Dulu masa saya budak-budak dulu, saya baca, saya hafal apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ma tu saya panjangkan. Lepas tu ada orang tegur saya, bukan ma panjang, ma pendek. Malikin nas. Kenapa tak sama? Oh, bila kita belajar sekarang pun kita tahu, oh ini sebab dia antara isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid adalah isim yang beku. Fi'il pun ada fi'il jamid, isim pun ada isim jamid. Ini isim jamid. Maliki.
Allah bukan hanya yang memelihara, malah dia juga raja bagi manusia. Kita terjemah, iaitu Maliki. Sebab itu Maliki berkasrah, dia merujuk kepada Rabbi. Badal, dalam Islam kita panggil badal. Pada terjemahan jangan lupa tambah iaitu. Badal kita selaraskan pada terjemahan tambah iaitu raja bagi manusia. Ilah pun Tuhan juga. Roh pun Tuhan juga. Uluhiyah, Tuhan yang diibadahi yang sebenar-benarnya. An-nas, bagi manusia. Ilah, uluhiyah. Belajar akidah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Mana keyakinan dari sudut Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mentadbir. Itu mana tauhid rububiyah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Tanya orang Cina, itu Tuhan Allah. Itu berarti dia ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah bukan syarat untuk seorang tu Muslim. Untuk kesempurnaan seorang Muslim, dia kena percaya bukan hanya tauhid rububiyah, malah tauhid uluhiyah sekali. Apa uluhiyah? Tauhid yang daripada hamba kepada Tuhan. Contohnya, yang berdoa. Yang siapa berdoa? Hamba kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Itu tauhid rububiyah. Ada keyakinan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dengan memberikan ketundukan kepada Allah SWT yang hamba lakukan. Contohnya, berdoa. Berdoa tu tauhid rububiyah. Berdoa pada siapa? Pada Allah. Siapa selain pada Allah? Syirik. Bertawakal, itu tauhid rububiyah. Siapa bertawakal selain pada Allah? Itu syirik. Contoh, bertawakal kepada benang, bertawakal kepada azimat-azimat, atau jimat, bahasa Indonesia jimat-jimat, syirik. Tauhid rububiyah bukan hanya rububiyah je, kita kena jaga. Siapa yang beri rezeki? Semua percaya beri rezeki. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Ada orang dengan kain buruk dijadikan mengalih hujan. Dia campak, bila hari nak hujannya, dia nak alihkan hujan ke tempat lain. Masa kenduri kahwin biasa nampak amalan orang dulu-dulu. Bila nak alihkan hujan ke tempat lain, dia ambil kain buruk, kain pengantin, campak lambung atas bumbung, dengan keyakinan bahawa hujan tersebut akan beralih ke tempat lain. Dia channelkan ke lain. Mana kain buruk tu boleh mengatur hujan. Itu satu keyakinan yang syirik. Itu juga termasuk keyakinan yang salah. Itu kesalahan dari sudut tauhid rububiyah. Kesalahan daripada tauhid uluhiyah dalam sudut penuhanan, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu keyakinan ini tiga Allah sertakan sekali. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Malikin nas, raja, nama, asma wa sifat. Tiga ni ada. Allah sertakan pada akhir surah. Begitu juga pada awal surah, ketiga-tiganya ada juga. Pada awal surah surah Fatihah, ayat surah yang pertama ada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada Rabb. Dan pada surah yang pertama juga ada asma wa sifat. Maliki yaumiddin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu asma wa sifat. Dan ada tauhid uluhiyah dalam surah Al-Fatihah juga. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu ada tauhid uluhiyah. Ada yang menunjukkan bahawa akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Sembah, minta tolong itu adalah perbuatan makhluk untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu kita namakan tauhid uluhiyah. Ada unsur pengabdian diri kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, itu doa, fi'lul doa. Menurut tafsir, sesuatu yang Allah sebut berulang kali di awal dan di akhir, berarti suatu perkara yang penting. Satu yang perlu dititik beratkan. Macam mana lahir baby, kalau dibacakan la ilaha illallah,
Dan pada akhir kematian, hujung kehidupan, man qala la ilaha illallah, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Atau kama qala. Dalam hadis, barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Menunjukkan awal kehidupan, akhir kehidupan diucapkan benda yang sama, dia penting. Dia penting. Dalam surah Fatihah ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma' wa sifat. Dalam surah An-Nas pun ada ketiga-tiga ini. Dan tiga-tiga ini, Malikin Nas, Ilahin Nas adalah badal. Badal. Allah bukan. Aku berlindung dengan Tuhan yang memelihara manusia, iaitu yang menjadi raja bagi manusia, itu juga yang diibadahi, yang diberikan pengabdian bagi manusia. Istaqqa istiqaq, masya-Allah. Terima kasih Ummu Muslimin. Seterusnya, min, daripada hurjar, syarri, kejahatan, al-waswasi. Al-waswasi, apa dia? Al-waswasi, bisik-bisikan. Al-waswasi adalah bisik-bisikan. Al-waswasi, bisik-bisikan. Sekejap saja. Okey. Daripada bisik-bisikan, daripada kejahatan, bisik-bisikan, al-waswas al-khannas. Ini murakab tausifi. Bisik-bisikan macam mana? Yang khannasi. Bisik-bisikan yang, daripada bisik-bisikan yang khannas ni maksudnya, dalam terjemah Ustaz Hashim, yang tenggelam timbul. Khannas ni yang tenggelam timbul tu. Yang kalau dalam tafsir, dalam surah Takwir, fala uqsimu bil khunnas. Khunnas nama bintang. Khunnas, surah Takwir ayat 15. Perhatikan. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang waktu pagi tu. Bintang khunnas ni waktu pagi yang tenggelam timbul. Diterang, digelap. Diterang, kadang digelap. Khunnas ni ada sejenis jin yang mengambil kesempatan, yang bila kita ingat Allah, dia akan kecil. Bila kita jauh dari Allah, dia akan membesar. Sesuai nama khunnas ni, jadi bintang. Setan pengendap. Ya, tengok bahasa umum sen. Pengendap. Kenapa maksud pengendap? Dia menunggu ruang. Dia menanti peluang, waktu leka, waktu kita jauh dengan Allah, dia akan membesar. Bila kita sebut nama Allah, kita istighfar, dia akan mengecil. Malah dalam tafsir, dia sebesar lalat. Dia akan makin mengecil. Jadi bila kita berhadapan dengan suasana begini, dengan syaitan, dengan apa juga makhluk Allah yang lain, kita berlindung daripada syarrul waswasil khannas. Daripada kejahatan al-khannas, yang mengintip, yang mengendap, bisik-bisikan yang mengendap, bisik-bisikan yang tenggelam timbul. Itu dari sudut bahasa, dari sudut bahasa. Syaitan ini dia akan mengambil peluang. Dan itu kalau kita berhadapan dengan suasana begini, nasihat saya pada diri saya sendiri, cepat-cepat istighfar. Kita banyak dosa, kita memang mantan pelaku maksiat. Kita banyakkan istighfar pada Allah. Tundukkan diri pada Allah. Rendahkan diri dengan Allah. Harapkan pada Allah. Ada uluhiyah di situ. Ada pengabdian diri pada Allah SWT. Kita berhadapan begini, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada musuh yang kita berhadapannya. Dia akan makin mengecil dan terus mengecil. Itulah senjata kita
untuk berhadapan dengan makhluk yang sebegini, yang tak nampak, yang tak dapat dihidu, yang tak ada warna, kecuali dia masuk dalam tubuh badan manusia. Dia bercakap menggunakan suara yang manusia yang dia rasuk. Itu yang, kalau tidak, kita tak dapat berhadapan. Kalau orang tu boleh masuk, boleh nampak syaitan, nampak iblis, bantu orang tu, dia mata dia ada syaitan. Dia tu di sini dah ada syaitan dekat dalam tubuh badan dia. Kalau dia kata dia nampak, dia ada sixth sense ke, nampak tu, itu maknanya dia sendiri yang ada masalah tu. Manusia tak mungkin boleh tahu. Nabi sendiri kalau Allah tak bagi tahu, Nabi tak tahu juga. Jadi kita makhluk lebih-lebih lagi. Kalau manusia yang kita bukan Nabi, lagi lemah. Kita tak sepatutnya kita. Jadi macam mana kita berhadapan dengan mereka? Kita rendahkan diri dengan Allah SWT. Dia akan takut. Dia akan makin mengecil dan mengecil. Sesuai nama khannas tu, yang mengendap, yang tenggelam timbul. Sesuai dengan nama bintang khunnas. Khunnas tu bintang timur, bintang yang pagi, bintang awal pagi tu, hujung pagi. Mata dah, dia biasa kalau kita tengok nak pagi tu, sebelum subuh kita nampak dia akan ada. Al-Khunnas nama. Allah bersumpah dalam surah Takwir, Allah bersumpah dengan bintang tersebut. Khunnas. Ini khannas, kata dasar sama, kha nun sin. Dan dalam ayat ini dia menjadi sifat kepada al-waswas. Murakab tausifi, sama-sama alif lam, sama-sama berkasrah. Murakab tausifi. Aku berlindung dengan Tuhan yang memelihara bagi manusia, iaitu raja bagi manusia, yang menjadi ilah bagi semua manusia, min syarri, daripada kejahatan bisik-bisikan al-khannas, bisik-bisikan yang mengendap. Kenapa dia mengendap? Dia mencari ruang. Dia waktu kita leka, waktu kita lemah, dia akan membesar. Jangan kita tengking, jangan kita maki hamun dia. Makin kita makin kita marah, kita sombong. Bila kita sombong, dia lagi membesar. Apa itu? Mana? Coba, ada juga orang suka mencabar. Mana yang aku nak tengok? Aku orang yang ego, orang yang sombong. Macam aku nak tengok aku. Cuba dah. Macam mencabar dah. Orang mencabar ni orang sombong. Jadi, jangan cabar mencabar. Sombong, bila ada sombong dalam diri kita, itu pintu. Kita dah buka satu pintu untuk dia menguasai kita. Dia akan terus membesar. Dia mengendap. Khunnas, dia mencari ruang. Kita lemah je. Bila kita sombong, berarti sudah kita melemah. Kita buka satu pintu. Janganlah kita mendabik dada bahawa kita hebat dah. Cuba buatlah saya. Orang selalu banyak kita jumpa. Orang suka cabar-mencabar. Itu ciri-ciri sombong ada dah. Kita dah buka satu pintu. Khunnas dah mencari ruang. Dia dah mengendap. Dia dah cuba menerobos kekebalan kita. Siapa dia tu? Allazi, sifat lagi. Khunnas. Al-waswas, allazi, sifat seterusnya lagi. Sifat al-waswas ini. Yang sifat yang kedua. Al-khunnas pertama, allazi sifat yang ketiga, yang kedua yang yuwaswisu fi sudurin nas. Ia mengwaswaskan. Kita sebut waswas juga bahasa Melayu. Ia membisik-bisikkan fi sudurin nas, di dalam sudur, dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Murakab tausifi, Rozahman. Itu tujuan kita belajar. Domir ni apa yang kita nak belajar ni Ustaz? Murakab jari lah, murakab tausifi lah. Apa pengaruh dia? Inilah bila kita nak bahaskan ni. Pengaruh kesan ilmu nahwu, dia memberi kesan yang mendalam bila kita mula memahami tafsir. Saya bukan ajar tafsir. Saya, kalau boleh saya nak kurangkan penafsiran ni sebab saya bukan ahli dia. Tapi sekadar yang saya tahu, itulah yang saya kongsikan kepada anda semua, supaya kita beramal dengan ayat Quran ni. Dia datang dari dalam jiwa kita. Dia datang daripada seluruh keyakinan kita. Dia menyatu sampai ke urat nadi kita, keseluruhannya.
Alhamdulillah. Baik. Ini dari sisi makna. Jadi saya katakan tadi seluruh ayat ini daripada auzubillahi minnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia semua satu ayat yang panjang ni. Satu ayat yang panjang. Alladzi ni sifat kepada al-waswas. Sifat pertama khannas, sifat kedua alladzi. Yang oleh kerana ada alladzi isim mausul, dia perlu ada silah mausul. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ni seluruh jumlah fi'liah ni ada fi'il, yuwaswisu, fi'il dan fa'il. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir jawazan. Dan tak ada fa'il zahir. Tak perlu ada fa'il zahir lagi. Kerana dia di sini merujuk pada a'id dia. Allazi. Bila ada isim mausul kena ada silah mausul dengan ada a'id dia. Dia merujuk dia. Kembali kepada siapa? Dia tu siapa? Dia tu kembali pada allazi. Yang dia yuwaswisu. Dan dhamir mustatir jawazan yang menjadi fa'il kepada yuwaswisu. Fi sudurin nas murakab tausif, murakab jari, murakab idhafi sudurin nas, murakab idhafi minal jinnati daripada jin, wa murakab jari wan nas daripada manusia. Allah. Jadi slot pertama kita saya dah selesai. Slot pertama kita bincang tentang makna dan sedikit perkongsian. Harap anda jelas. Tolong komen. Tolong komen. Jelas apa yang saya kongsikan setakat ni? Kalau ada masalah, boleh tanyakan sekarang. Lepas ni saya nak pindah kepada topik seterusnya. Pembahasan tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Alhamdulillah jelas Ustaz. Terima kasih Pak Syah. Asri Harun, alhamdulillah jelas Ustaz. Asri Harun daripada Kajang kata saya. Oh ya, ya. Safir Zakaria jelas alhamdulillah daripada Ipoh. Haji Safiah, lama saya. Kamsih Syekh Jazmin, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Saya ingat jalasa. Jalasa Ustaz tu telah duduk oleh Ustaz. Jelas Jawi. Okey. InsyaAllah. Bila Jawi tu yang birobbikum tu, berbekam jadi birobbikum tu. Siti Hajar Husin. Alhamdulillah jelas Ustaz Muzakir. Masya Allah Kak Long. Azim Abdullah. Jelas. Zarina jelas. Alhamdulillah. Okey Haji Sayyidina, alhamdulillah jelas. Salmiah, Salamah Sarmini, alhamdulillah jelas. Masyaallah. Murakab jari ya, masih jelas. Ahli Zahmat Nur jelas, alhamdulillah. Okey. Kamu adalah kanan jelas. Alhamdulillah. Zahman jelas. Insyaallah, insyaallah. Baik. Kita slot yang kedua. Perbincangan fi'il sakit. Fi'il ada dua jenis. Ada fi'il sakit, ada fi'il yang sihat. Fi'il yang sihat kita namakan al-fi'lus sahih. Fi'lus sahih, fi'il yang sihat. Fi'il yang sakit, al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul mu'tal. Soalan saya, Ustaz, ke atas. Apa soalannya aja? Oh, saya tak baca. Boleh tolong tuliskan semula tak? Di atas tu saya nak Puan Ramlah. Ramlaram. Tolong ulang semula. Saya nak cari. Tak ni. Tak tercari. Tak boleh nak cari. Sebab saya handphone ada satu. Lagi kita sedang ni. Tolong ulang sekali soalan pada dia. Ataupun saya jawab kemudian. Kalau saya boleh jawab kalau tak boleh jawab, saya kata tak tahu, Allahu a'lam. Nanti saya beri jawapan lain. Tolong ulang sekali Puan Lam. Tolong copy paste semula soalan tadi sebelum kita masuk kepada
pembahasan kita supaya dia masih fresh lagi, belum basi. Kalau dah basi dah tak syok ni. Okey, tolong. Zailani Designing is watching, masya-Allah. Selamat menonton. Cik Zailani Zaini. Kalimah yang di awalnya ada alif lam mim tu isim ke Ustaz? Alif lam mim. Yang mana satu? Yang ada alif lam mim? Surah An-Nas ke ataupun kalimah yang di awalnya ada alif lam mim? Itu isim ke? Yang mana alif lam mim? Tadi ada alif lam mim. Surah An-Nas ke? Ada alif lam mim? Tak ada alif lam mim pun. Samsiah Manja is watching. Ram laram. Saya tak jelas. Alif lam mim ke ataupun al mim tu? Kalau alif lam mim, okey, saya faham apa yang saya faham. Dalam surah Al-Nas ada alif lam mim, surah Al-Baqarah ada alif lam mim. Itu huruf ni, huruf apa muqatta'ah nama dia. Itu tak ada makna. Kalau alif lam mim yang ada dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain tu, Yasin ke apa semua kan? Oh, macam An-Nas. Ya, isim. Yang ada alif lam tu isim. Ya. Yang mana ada lam tu isim. Contoh, Rabbi isim, An-Nas isim. Kenapa dia isim? Sebab dia mudhafun ilaihi. Rabbi itu mudhaf. Kenapa dia kata mudhaf? Dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin dan ada huruf jar betul. Dan antara tanda isim baris akhir baris kasrah. Baris akhir baris kasrah. An-Nasi isim. Maliki isim. An-Nasi isim. Mudhaf ilaihi. Ilahi isim. An-Nasi isim. Mudhaf ilaihi. Syari isim. Ada min huruf jar dan baris kasrah. Al-Waswasi isim. Al-Khannasi isim. Cuma gabungan dua kata Al-Waswasil Khannas ni, dua gabungan ni, dua perkataan ni menjadi satu murakab, satu ungkapan. Dan kita namakan dia ungkapan tausifi, murakab tausifi. Ataupun sifat mausuf. Al-Lazi ni pun isim. Si mausuf, dia merujuk pada Al-Waswas, murakab lagi, murakab tausifi lagi. Bisik-bisikan bisik-bisikan yang mengendap, yang cerita lagi, sambung cerita Allah SWT lagi, yang ia membisik-bisikkan di dalam dada-dada manusia. Oh, ramai yang ada urusan pagi ni Pasal undur diri, nanti tengok ulangan, tak apa. Okey. Isim al-waswas fi yuwaswisu fil mudhari'. Fi huruf jar. Suduri isim, dia mudhaf. An-nasi isim. Minal jinnati. Al-jinnati isim. An-nasi isim. Yang mana ada alif lam tu isim. Isim ma'rifah nama dia. Saya kira soalan tadi terjawab. Puan Lam, Ramlaram, saya kira soalan tadi itu yang saya mampu berikan jawapan. Hartini Ibrahim is watching. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan kepada tajuk yang berikutnya. Fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. Sekejap dah 8.30. 3,5 jam ni nak bincangkan tentang fi'il sakit. Fi'il sahih, fi'il yang sihat. Apa tu fi'il sihat? Kita bahaskan, saya ulang dulu, saya dah pernah cerita, saya ulang sekali lagi. Fi'il sihat ada 3 kategori sihat. Binat salim, binat salim yang paling banyak kita jumpa ni. Contohnya begini, kataba salim tu, sadaqah,
kasara, hamala, hamilah tak ada. Sami'a, salima, ajiba, karuma, qaruba, ba'uda, kabura. Ini semua fi'il-fi'il yang bina salim, yang selamat, bentuk selamat. Bina tu bentuk, salim bina yang selamat. Okey, ini yang biasa kita jumpa. Tapi dalam yang sihat tu ada kurang sikit. Ini bina mahmus, bentuk mahmus. Maksud mahmus yang dihamzahkan. Wazan isim maf'ul. Ini isim mustaq. Al-mahmus isim mustaq. Yang di, laras bahasa kena tambah yang dihamzahkan. Yang dihamzahkan. Sama ada hamzah pada fa fi'il ke, contohnya akhaza atau amara ke, akala. Makna dah tahu? Tolong beri makna sendiri. Mak Ustaz undur diri Azim Abdullah sebab ada kelas, masya-Allah. Semua hari Sabtu ada kelas. Patutlah. Tak apa. Sabtu Ahad ni kita kelas santai. Kita relax. Kita tak ada rushing sangat. Lepas ni pukul 9 kita pun berhenti, okey? Saya pun bincang mana yang saya mampu bincang je. Dan mana-mana fi'il yang ada hamzah di fa fi'il kita namakan mahmus fa. Mahmus fa. Dan ada juga yang hamzah pada ain fi'il. Contohnya sa'ala, ra'afa, tha'ara. Mana-mana yang hamzah pada ain fi'il kita namakan bina mahmus ain. Mahmus ain. Yang dihamzahkan pada ain. Pada ain fi'il. Sementara kalau yang dihamzahkan pada lam fi'il, contohnya bada'a, baro'a. Bada'a telah memulakan oleh ia. Baro'a telah berlepas diri oleh ia. Mala'a telah memenuhi oleh ia. Mil'ul ard. Daro'a apa Ustaz? Dal Ramzah. Tak ingat? Tak apa ya. Saya pun dah lupa daro'a mana apa. Daro'a. Darul Mafas ya, menolak tu. Muqaddamu ala jami musalah ya. Menolak, daro'a menolak, telah menolak oleh ia. Ini mana-mana yang hamzah tetap pada lam fi'il kita nama mahmus lam. Ini pengkelasan ya. Istilah-istilah saja. Mahmus fa ke, mahmus ain ke, mahmus lam ke, asal ada hamzah aja pada salah satu fi'il tu, maka dia tu bina mahmus yang dihamzahkan. Okey, dia jadi masalah dia pada amar. Tu mahmus fa dengan mahmus ain ni menjadi masalah biasanya. Ini pun dulu kita dah bincang. Saya sebagai ulangan semula saja. Ketiga, bentuk mudha'af. Apa tu bentuk mudha'af? Bentuk yang digandakan. Yang berganda. Apa berganda? Ain fi'il dan lam fi'il dia huruf yang sama. Dalla, asalnya dolala. Madda, asalnya madada. Haqqa, haqaqa. Halla, halala, telah halal ia. Sahha, telah sihat ia. Tamma, telah sempurna ia, telah tamat. Bassa, telah mengembangbiakkan. Barra, telah berbuat kebajikan oleh. Jarra, telah tarik oleh, telah menarik oleh ia. Ini fi'il-fi'il yang ada yang serupa pada ain dan lam fi'ilnya. Fi'il ni kita namakan bentuk mudha'af. Masalah dia kat mana? Pada fi'il madi, pada bersambung dengan nun niswah dan ta mutaharrik. Termasuk juga dhamir mutakallimuna. Bila bersambung dia akan pecah. Dalla, dalla, dallu, dallat, dallata, dalalna, dia pecah tu. Dekat situ. Dalalta, dalaltuna, dalaltum, dalalti, dalaltuna, dalaltuna, dalaltum, dalalna. Dalla yadillu, yadillu mudhari' tak ubah kan? Bersambung dengan nun niswahnya, dia akan bersambung. Yadlilna, dia pecah, problem sikit. Itu saja yang masalah dia. Itu insya-Allah anda boleh cuba latihkan sendiri. Kalau ada masalah tanya saya. Dan fi'il bina mu'tal ni. Fi'il mu'tal ni panjang. Ada 5 jenis. Ada 5 perbahasan dia. Pertama bentuk misal.
Kedua, bentuk ajwaf. Ketiga, bentuk naqis. 1, 2, 3 ni saya akan fokus lebih. Kenapa? Bentuk misal adalah huruf ilat terletak pada fa fi'il. Misal. Bentuk ajwaf, bila huruf ilat terletak pada ain fi'il. Dan bentuk naqis, huruf ilat terletak pada lam fi'il. Kami di Kuantan menggunakan formula MAN. MAN adalah singkatan kepada M misal, A ajwaf, N naqis. Ingat MAN, ingat misal, ajwaf, naqis. Misal, huruf ilat terletak pada fa fi'il, ajwaf terletak pada ain fi'il, naqis terletak pada lam fi'il. Ini kita fokus 3 yang pertama. Lafif dan multawi itu InsyaAllah kemudian. Ada 3 pembahasan. Perbahasan yang pertama. Ya, nota ni tak ada dalam. Nota ni baru siap malam tadi baru buat. Jangan marah. Puan Yati tanya nota tak ada. Memang tak ada. Ya, nama kelas tambahan ni dia pun memang tak ada dalam nota tu. Masuk juzuk 2 pun kita dah tak ada nota lah. InsyaAllah nanti saya akan share dalam grup nanti. Nota ni saya akan share pada grup. Dan saya sebentar lagi nanti share insyaAllah. Ada tak nota yang saya belum bagi lagi? Yang saya janji nak bagi tapi tak bagi-bagi lagi. Saya dah bagi kan. Untuk yang hari ni saya akan share nanti dalam grup. Siapa yang ada dalam grup Ustaz Muzakir, saya dapat lah. Okey. Lepas pandang tu apa? Tak sama. Apa yang lepas pandang tu? Syana kata apa? Tak ada Ustaz. Ustaz ada bagi PDF masa Ramadan tu. Ya, PDF ni saya tambah malam tadi. Ini saya tambah Ini saya tambah. Ni saya tambah. Mungkin baru buat malam tadi ni. Ni baru buat malam tadi. Sampai pukul 1 baru siap malam ni. Sambil-sambil sembang dengan Ustaz Syarudin. Ni nota-nota hari ni. Itu pun baru siap berapa persen. Ini saya nak update. Ya, betul. Betul-betul. Saya sedang update ni. Malam tadi yang bisa update ni. Yang dulu memang terhad. Malam tadi saya update lagi yang baru. Saya tambah lagi. Dan nota ni sentiasa berubah. Akan datang akan berubah. Walaupun dulu saya pernah bagi. Saya bagi terhad. Bila saya nak tu, saya tambah baru. Ini saya tambah lagi. Nota dia sama. Sekarang dia punya cerita dia sama. Okay? Baik. Bina ajwaf dulu. Bina misal, sorry. Bina misal. Ini antara contoh bina misal. Okey, perhatikan. Bina misal. Wada'a, yada'u, waqa'a, yaqa'u, wajila, yajilu, waratha, warisa, yarisu, wasuba, wasuqa, yasuku. Macam mana ni? Madi mudhari'. Oleh kerana dia 3 huruf, dia tetap terikat dengan 6 wazan. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ula yaf'ulu. Wazan keempat fa'ila yaf'alu. Wazan kelima fa'ila yaf'ilu. Dan wazan keenam fa'ula yaf'ulu. Ustaz bagaimana nak masuk grup untuk nota? Oh, makna Cik Jah Yusof tak ada dalam grup ya. Okey. Sila berikan nombor telefon anda. Dan saya perlu ta'aruf sedikit. Along minta undur diri, ada urusan kat Masjid Cina, masya-Allah. Fal yatafaddal Kak Long, silakan. Cik Jah, mohon berikan nombor telefon pada saya dan saya perlukan sikit ta'aruf
untuk saya gabungkan dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir. Siapa yang mau bergabung, kalau grup tu boleh diisi lagi, saya masukkan dalam grup. Kalau tak boleh diisi, saya terpaksa buat satu grup baru. Saya buat satu grup baru. Sebenarnya saya tengok dah 200 lebih dah. Dah makin penuh. Kalau ada yang left, tak tahulah. Siapa yang left, tak ada rezeki dia, orang lain saya akan ambil alih. Saya gabungkan dalam grup, senang Nanti saya blast sekali je, semua akan dapat, insyaAllah. InsyaAllah, Cik Jah, tolong berikan nombor telefon. Sekali lagi saya beritahu bahawa fi'il sulasi mujarad sebagaimana kita dah belajar dulu bahawa fi'il 3 huruf dia terikat dengan 6 wazan ni. Wazan pertama fa'ala yaf'alu, wazan kedua fa'ala yaf'ilu, wazan ketiga fa'ala yaf'ulu, wazan keempat fa'ila yaf'alu, wazan kelima fa'ila yaf'ilu, dan yang keenam fa'ula yaf'ulu. Fi'il sihat ke fi'il sakit, selagi dia 3 huruf, dia terikat dengan 6 wazan ini. Dia tak akan keluar daripada 6 wazan. Zaidah bin Muhammad Sani nak tahu, ini kali pertama. Oh ya ke? Selamat bergabung. Macam mana nak tahu yuran untuk buku? Buku kena dapatkan, beli kena rujuk saya. Tapi untuk yuran, kita kelas ini kelas perkongsian saja. Kita tak ada yuran. Kita seronok-seronok aja. Kita saja nak share. Kalau nak yuran yang berbayar, memang ada yuran, ada kelas berbayar. InsyaAllah pada Januari saya sedang mengumpulkan peserta untuk kumpulan pertama bagi Januari nanti. Saya akan buat kursus intensif. Saya nak tengok berapa 20 orang pertama saja yang akan kami buat. Kalau selepas 20 tu kita akan masuk untuk bulan berikutnya, bulan Februari. Itu pun tengok pada kekosongan. Kita adakan kursus intensif yang pengisian dia merangkumi juzuk pertama beserta nota ada sekali dengan buku rujukan juzuk pertama tersebut, dan konten 50 jam tersebut dalam 10 hari saya jangka dalam 10 hari. Mana satu hari 5 jam saja. Satu hari hanya 5 jam melalui online menggunakan Zoom. Saya gunakan Zoom ataupun Google Meet. Di situ perkongsian sebagaimana saya buat program intensif di tempat-tempat lain. Begitu juga dalam online saya akan buat selama 5 jam, dan biasanya kita akan cuba habiskan sebanyak 1 juzuk, dan saya sudah mengumpulkan peserta sekarang ni. Sekarang ni dah ada 4 orang, yang berarti ada 16 tempat kosong lagi yang akan kita isi. Mana dalam seminggu daripada sekarang saya sudah buat persiapan untuk kelas online. Mana bila saya buat program Sabtu Ahad di Melaka nanti, Isnin dan Jumaat itu waktu kosongan saya, itu saya akan isi untuk kelas intensif selama 2 minggu. 2 minggu berturut-turut kita akan habiskan Isnin hingga Jumaat sahaja. Sabtu dan Ahad saya ada kelas Nahu di Matan Jumiah di Pulau Gadong. Isnin hingga Jumaat sahaja, okey? Bagaimana untuk dapat grup untuk nota? Sila masuk grup, berikan nombor telefon pada saya. PM saya. Berikan nombor telefon anda pada saya dan saya akan gabungkan. Bagi ada link, masukkan, share link dengan WhatsApp. Terima kasih Shana masuk. Okey, Shana dah sharekan. Okey, masuk ya terus. Baik. Sebagaimana saya kata tadi, dia terikat. Fi'il sulasi mujarad, dia akan terikat pada 6 wazan ni. Antara madi ke mudhari' mesti kita kena tahu. Kita tak boleh sesuka hati saja. Fa'ila yaf'ulu, tak mungkin ada. Fa'ila mesti yaf'alu atau yaf'ilu saja. Kalau fa'ila. Kalau fa'ula, tak mungkin yaf'alu, tak mungkin yaf'ilu. Hanya satu. Kalau fi'il madi fa'ula, mudhari' mesti yaf'ulu. Okey?
Jadi ada 6 wazan ni, kena hafal 6 wazan ni. Dan kebanyakannya yang ikut kelas saya dah boleh menghafalnya. Bila kita jumpa fi'il 3 hurufnya, kita akan tahu di wazan mana satu. Wazan pertama ke, atau wazan yang kedua ke, atau wazan ketiga. Tapi untuk bina misal, untuk fi'il yang ada huruf ilat di hujung, pada fa'il, maka wazan dia seperti ada 6 tu, hanya wazan yang ketiga saja tak ada. Wazan pertama ada fa'ala yaf'alu, wazan kedua ada fa'ala yaf'ilu, tapi wazan ketiga tak ada. Wazan ketiga tak ada. Wazan keempat ada fa'ila yaf'alu, wazan kelima pun ada fa'ila yaf'ilu, dan wazan keenam. Tengok wazan pertama dulu. Fa'ala yaf'alu. Contoh wada'a yada'u. Wada'a fi'il madi telah meletakkan oleh ia. Asalnya yauda'u, waw tu dibuang. Bila tukar mudhari', huruf ilat tu akan dihilangkan. Tapi ain fi'il tetap baris fathah sesuai dengan wazan dia, fa'ala yaf'alu. Asalnya wada'a yauda'u. Yauda'u. Wada'a yauda'u. Wada'an masdar dia, wadi'un yang isim fa'il dia, maudu'un yang diletakkan. Da' amar, la tada', la tada', nahi, maudi'un. Ni ain fi'il dia baris kasrah bila isim zaman nak isim makan. Maudi'un, maudi'un, mida'un. Maudi'un isim zaman, maudi'un isim alat, isim zaman isim makan, mida'un isim alat. Wudi'a telah diletakkan akan ia madi majhul, yuda'u ia diletakkan mudhari' majhul. Sekali boleh wazan pertama. Wada'a fi'il madi, tafsirkan fi'il madi. Ajar kalau boleh tu, nanti saya cek semula. Saya takut nanti saya Cik Jah ambil link pada yang Shana bagi tadi. Azmin is watching. Azmin, orang baru, selamat bergabung. Cik Azmin, Cik ke puan saya tak pasti. Ustaz, kelas Nahu ada buat online tak? Saja nak belajar ulang-ulang permahiran terlekat dalam diri. Kelas Nahu insya-Allah saya akan buat secara online selepas ni, mungkin bulan 2 ke kelas Nahu ni. Ini pun kelas berbayar, insya-Allah kita akan selesaikan matan Jumiah tu. Saya selesaikan dulu program saya satu persatu. Januari ni saya akan penuhkan dulu. Kita tunggu nanti informasi daripada saya. Tunggu informasi daripada saya. Puan Aliza Muhammad Nur. Okey. Kepada siapa yang nak belajar matan Jumiah, saya dah kelaskan, insya-Allah. Untuk kita akan beritahu nanti kelak. Tunggu info daripada saya nanti, insya-Allah. Kepada yang nakkan boleh link saya. Kalau tidak, nanti saya bagi nama Cik Jah, tak apa. Lain putus tak apa. Qadarullah masyafa'al. Okey, nanti saya ambil nombor boleh. Okey, setakat ni boleh. Wazan kalau fa'ala yaf'alu, wada'a madi mudhari' yada'u. Yang asalnya yauda'u jadi yada'u. Huruf ilat tu buang. Yada'u. Ya huruf mudhari', fa fi'il dah hilang. Bila tukar mudhari', fa fi'il dia waw dah hilang. Dot ain fi'il. Untuk isim fa'il serupa. Fa'ilun, wadi'un. Isim maf'ul pun serupa. Maf'ulun, maudu'un. Amar, tak ada hamzah wasal. Fi'il yang ada huruf ilat, tak ada hamzah wasal. Da' saja. Buang huruf mudhari', sukunkan huruf akhir. Jadi da' saja. Da', da'a, da'u, da'i, da'a, da'na. Amar 6. La tada', jangan engkau letakkan. La tada', la tada'a, la tada'u, la tada'i, la tada'a, la tada'na. Okey. Madi majhul, wudi'a, wudi'a, wudi'u, wudi'at, wudi'ata, wudi'na, wudi'ta, wudi'tuma, wudi'tum, wudi'ni, wudi'tuma, wudi'tunna, wudi'tu, wudi'na. Dia tak ada perubahan sangat.
Cuma huruf pertama pastikan pada dhammah. Okey. Yudau, bila tukar mudhari' majhul, huruf ilat tu ada. Lam yalid wa lam yulad. Nampak dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid, asalnya walada yalidu, itu wazan yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Yulad, majhul sama. Yuf'alu, yuladu, yudau, ia diletakkan. Ilat tu ada. Anda boleh buat latihan berdasarkan contoh-contoh yang saya berikan ni. Contohnya wahaba, boleh buat latihan, boleh hantar kat grup, boleh bincang dalam grup. Ini untung bila dah buat grup. Siapa yang bergabung dalam grup saya, grup kita hanya bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan harfiah saja. Yang luar daripada harfiah kita tak galakkan dan kita kurang minat untuk dicampur-campurkan dengan hal-hal lain. Kita lebih fokus pada perbincangan harfiah, dan kita nak semua peserta ada terlibat sama. Kalau tak terlibat pun dia dapat tumpang pada perbincangan yang kita bincangkan. Jadi saya berikan latihan ini, sila buat dalam grup nanti. Selepas kelas nanti boleh buat grup. Wahaba, telah mengurniakan oleh ia. Yahabu asalnya yauhabu, jadi yahabu. Masdar dia wahban ataupun hibatan. Ini masdar dia. Wahaba fi'il madhi, yahabu fi'il mudhari'. Wahban atau hibatan. Boleh buat isim fa'il wahibun, isim maf'ul mahwubun. Mauhubun. Mauhibun, mihabun, wuhiba, yuhabu. Nak buat tanda wahaba, waqa'a boleh ke? Waqa'a yaqa'u. Yaqa'u. Bertasrif fi'il madhi, waqa'u. Tasrif fi'il madhi 14. Tasrif fi'il mudhari' 14. Masdar 3. Wuku', masdar. Wuku', waqa'a, telah berlaku, telah terjadi. Wuku', bertembung. Wuku' masdar dia. Wada'a apa ya? Di sini. Wada'a yada'u. Wada'a naik lupa. Apa wada'a? Saya cek mana cek tu. Wada'a. Ya, wada'a. Ya, wada'a telah meninggalkan. Wada'a telah meninggalkan oleh ia. Taraka pun meninggalkan juga. Okey. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u ya. Boleh, salah satu boleh bahaskan. Ambil wahaba pun tak apa. Wahaba yahabu. Boleh bincangkan. Untuk wazan yang pertama, fa'ala yaf'alu. Anda bincang dalam grup. Fa'ala, wahaba, wahabu, mudhari', yahabu, yahabani, yahabuna, tahabu, tahabani, yahabna, tahabu, tahabani, tahabuna, tahabina, tahabani, tahabna, ahabu, nahabu. Wahban, masdar, tak payah bincang. Dan 3, wahban, wahbaini, wahbatin. Betul, isim fa'il wahibun, 6. Isim maf'ul mauhubun. Okey. Dan seterusnya. Isim zaman, isim makan, isim alat, madhi majhul dan mudhari' majhul. Saya kira bincangkan satu wazan pun sampai besok pun banyak benda yang
boleh diberi dapat manfaat ya. Ya, kena banyak buat latihan. Maimunah binti Abdullah ya. Kena banyak buat latihan. Madhi, fi'il mudhari'. Saya bagikan dia punya tasrif usul saja. Ini tasrif usul atau tasrif istilahiyah dia. Yang tasrif furu' atau tasrif lughawiyah. Tasrif lughawi kita ni boleh buat sendiri ikut dia punya formula je. Okey, ni tasrif pertama, wazan pertama. Wazan yang kedua, wasaba yasibu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Contoh wasaba yasibu. Sama huruf ilat pun hilang ya. Wasban, usuban, sibatan. Ada 3 masdar dia. Masdar dia ada 3. Wasban, usuban atau sibatan. Isim fa'il sama. Wazan fa'ilun, wasibun, mausubun, amar sib. Tak ada hamzah wasal Kenapa dia huruf ilat? Asal dari fi'il mudhari' tasibu, buang huruf mudhari', sukunkan huruf lam fi'il. Sib ya. Sib, siba, sibu, sibi, siba, sibna. La tasib, la tasiba, la tasibu, la tasibi, la tasiba, la tasibna. Isim zaman, isim makan, mausibun, mausibun, isim alat, mi sabun. Mi sabun, isim alat. Dia terlindung. Mi sabun, isim alat. Mi sabun, madhi majhul, wusiba, mudhari' majhul, yusabu. Dia punya perubahan dia pada masdar, amar, nahi, mudhari' je nampak ketara. Ain fa'il bil kasrah. Tadi ain fa'il bil fathah. Pada mudhari' zaman, isim makan sama, isim alat sama, dia punya isim fa'il sama maf'ul sama. Dia dah ada wazan, kita ikut saja. Madhi majhul, mudhari' majhul sama. Okey. Bina misal. Wazan yang ketiga tak ada. Wazan keempat, wazan keempat, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ini wazan kedua. Ini contoh-contoh wazan kedua. Kita boleh buat perbincangan dalam grup. Wazan kedua ini, wa'ada ya'idu wa'dan idatan. Wa'ada ya'idu. Ini contoh Wa'ada telah berjanji oleh ia. Waqafa telah berhenti oleh ia. Pastinya najis bagaimana? Link tadi apa boleh ni scroll Puan Shana Azrin tadi ada share tadi, ataupun bagi nombor telefon pada saya masukkan. Waqafa yaqifu. Waqafa telah berhenti oleh ia. Yaqifu ia berhenti. Wukuf. Wukuf di Arafah itu masdar berhenti. Parking, kalau bahasa moden parking. Kita wukuf. Wukuf berhenti. Kemudian isim fa'il dia waqifun, mauquf, yang dihentikan. Kif amar dia. Kif dia. Berhentilah oleh engkau. La takif, jangan engkau berhenti. Mauqifun, mauqifun, mikafun, wukifa yukafu. Itu waqafa yaqifu. Wazan contoh seterusnya, wa'aza ya'izu izatan. Wa'aza maknanya telah menasihati oleh ia. Ya'izu ia menasihati. Izatan atau mau'izatan, nasihat. Wa'izun yang menasihati. Mau'uzun yang dinasihati. Iz, nasihatkanlah oleh engkau. La ta'iz, jangan engkau nasihati. Mau'izun, mau'izun masa menasihat, tempat nasihat. Mi'azun ala nasihat. Wu'iza telah dinasihatkan akan ia. Yu'azu ia dinasihatkan. Ini fi'il
madhi dan mudhari' serta masdar bagi wazan yang kedua. Bagi fi'il yang ada huruf ilat pada fa fi'il, atau kita namakan bentuk misal. Bentuk misal. Maknanya baru 2 wazan. Ada 3 wazan lagi. Wazan fa'ila yaf'alu, sama macam wazan pertama. Mudhari' dia sama macam wazan pertama, cuma beza madhi je saja, fa'ilah. Nanti saya berikan contoh dia. Saya tak perlu bincang, boleh jadikan contoh je. Saya beri contoh, anda buat sendiri. Fa'ilah yaf'alu Nanti saya beri contoh dia. Besok saya beri contoh. Ini saya buat sempat buat 2 wazan dia. Besok ajwaf, dan saya akan update. Nanti saya akan beri nota baru lagi. Saya sentiasa update Nota lama dah tak pakai lagi. Dulu saya bagi, ni tak ada ni semua. Saya akan update dari masa ke semasa. Jadi nota ni saya akan beri sekali lagi. Beri selalu nanti, insyaAllah. Baik, saya kira sampai setakat ini dulu untuk juzuk yang untuk perbahasan kita. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Untuk fa'ala yaf'ulu tak ada. Fa'ila yaf'alu sama wazan macam yang pertama. Fa'ila yaf'ilu sama macam wazan kedua. Mudhari' dia madhi saja, fa'ilah. Dan satu lagi fa'ula yaf'ulu juga nanti, InsyaAllah besok Besok saya akan sambung. Alhamdulillah, saya kira sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Saya bincangkan sehingga wazan pertama, wazan kedua. Wazan ketiga tak ada, wazan keempat, 5 dan 6 insyaAllah besok. Saya berikan contoh saja. Contoh-contoh saja dia punya. Saya nak fokus wazan bina ajwaf lah. Fi'il yang ada huruf ilat pada ain fi'il. InsyaAllah untuk esok. Dan terjemahan surah An-Nas, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. InsyaAllah itu saja pertemuan kita. Itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Semoga anda beroleh manfaat. Semoga anda faham apa yang dikongsikan. Semoga kita sama-sama mendapat rahmat Allah SWT. Semoga kita mendapat keridhaan Allah SWT. Okay, sekali lagi sebelum berpisah, saya ingin maklumkan kepada siapa yang teringin untuk bergabung untuk ikuti program berbayar khusus intensif tafhimul Quran atau harfiah Quran secara intensif sepanjang Januari nanti, bermula pada minggu pertama dan minggu kedua. Kalau saya akan dapatkan, saya dah buat grup, saya masukkan siapa yang dah daftar, saya masuk grup. Dalam grup tersebut kita akan bincang, ada kita setuju minggu pertama dengan minggu kedua ataupun minggu kedua dan minggu ketiga. Dah sepakat dalam grup, nanti baru kita akan tetapkan kita tarikh dia berapa. Semua modul saya dah ada. Kita mula jam 8.30 pagi sehingga zuhur 1.30. Kita akan break 1 jam setengah, break setengah jam antara sesi pertama dengan sesi kedua. Biasa sesi pertama saya akan terangkan nota tentang nahu. Sesi kedua saya akan latih untuk terjemahan. Sebagaimana saya buat program-program tempat lain, tapi ini secara online. Secara online, insyaAllah, kalau siapa yang dulu, dia akan menjadi generasi pertama untuk program ini secara online. Tapi secara live, secara offline, saya dah banyak buat di Mahtafiz dan yang terbaru di Melaka, di Pulau Gadung. InsyaAllah selesai 30 juzuk dan kita dapat anda ikuti program di live ini pun, anda dah boleh follow dah. Biasanya juzuk pertama tu menjadi anak kunci kepada perbincangan kita yang lain. Itu penting bagi saya, juzuk pertama. Di tas 1 itu adalah penting bagi saya. Siapa yang nakkan anak kunci dia perlu menjalani di tas 1. Apa itu di tas 1? Daurah intensif tafhimul Quran.
situ kita akan gambling kemampuan anda, kapasiti yang ada pada anda, bagaimana menterjemah daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah hingga ayat 141. Satu juzuk pertama. Dan di situ juga anda hanya bukan terjemah, dan anda juga akan dibimbing untuk menggunakan laras bahasa yang betul bagi setiap kata, sama ada isim atau fi'il ataupun huruf. Dan isim yang duduk dalam jumlah fi'liyah, bagaimana terjemah dia kan? Dan isim yang duduk dalam jumlah ismiyah, bagaimana cara terjemah dia. Situlah yang saya akan kongsikan, dan insyaAllah mudah-mudahan anda rasakan sendiri dan anda berikan penilaian sendiri. Dan siapa nak tengok testimoni, boleh tengok video-video saya yang lepas, bagaimana kemampuan mereka, biarpun berapa usia anda, bagaimanapun latar belakang anda, latar belakang pendidikan anda. Tapi insyaAllah kalau anda ada kemahuan, saya boleh tunjukkan cara. Saya boleh gunakan Zoom ataupun FB. Ya, Zoom atau FB boleh jadi, sebab saya dengar khabar FB juga ada apa, dia punya cara dia macam Zoom juga. Boleh jadi saya akan guna Zoom FB, tapi dalam grup yang tertutup. Datin Hajar Jamilah, boleh jadi saya guna Zoom atau FB, salah satu. Saya akan buat saya akan cuba gunakan FB dulu, tengok kalau FB punya application sama macam Zoom, why not saya gunakan FB saja dah cukup. Tapi terhad kepada grup 20 terawal, 20 orang terawal. Sekarang ni hanya baru ada 4 orang yang sudah berdaftar dan saya masukkan dalam grup. Kepada yang nak berminat, saya masuk grup dulu, saya dapatkan input anda daripada grup, lepas tu baru kita sepakat bila tarikh kita, insyaAllah. So itu saja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita jumpa lagi pada hari esok insyaAllah, jam yang sama, 7.30 hingga jam 9. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.